Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Hukum Tuhan dan Hasil Pemikiran. Pemikiran benar-benar boleh dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Sama ada baik atau buruk, semuanya bermula daripada fikiran kita, bukan? Jadi, fikiran yang buruk akhirnya mengakibatkan hasil yang buruk. Sebaliknya, tidakkah fikiran yang baik mendatangkan hasil yang baik? Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memberikan hukum melalui Musa. Ini dikenali sebagai hukum Musa. Dalam Perjanjian Baru, Dia menyatakan kepada kita hukum Perjanjian Baru melalui Kristus. Itulah hadiah Tuhan kepada manusia. Jadi wajarlah kita harus percaya dan ikut dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang diberikan demi kebaikan masa depan dan hidup kita. Namun, manusia selalu berfikir untuk meninggalkan hukum Tuhan terlebih dahulu. Mereka berkata, tidak bolehkah kita hanya berseru, Tuhan, Tuhan, walaupun tak ikut? Apabila mereka berbuat demikian, Tuhan sudah pun menjelaskan melalui Alkitab bahawa malapetaka, kutukan abadi, dan hukuman akan menyusul. Sebab itulah kita harus percaya menurut ajaran Alkitab yang diberikan oleh Tuhan, bukan? Mungkin ada orang tertanya-tanya, kenapa perkara seperti itu berlaku dalam kehidupanku? Setiap hasil ada sebabnya. Setiap benih yang kita tabur ditakdirkan untuk mendatangkan keputusan seperti ini. Jadi mulai saat ini, kita harus menghapuskan semua fikiran buruk dari dalam kita. Sentiasa mempunyai kasih kepada Tuhan, harapan syurga, serta keazaman untuk mengikut sepenuhnya semua ajaran Tuhan. Jika tidak, kita tidak dapat mengharapkan hasil yang baik akan menyusul. Hari ini, mari kita baca firman dari buku Yeremia, bab 6 ayat 18 terlebih dahulu. Maka sebab itu dengarlah olehmu, hai segala bangsa, dan ketahuilah, dengarlah olehmu, hai bumi, bahwa celaka yang kudatangkan atas negeri ini, yaitu hasil segala apa? Kepikiran mereka. Tidak kira apa fikiran mereka. Malapetaka ini ialah hasil pemikiran mereka. Kalau begitu, apakah fikiran orang yang ditimpa oleh malapetaka? Mari kita teruskan, yaitu hasil segala kepikiran mereka itu sendiri. Karena tiada apa, diindahkannya segala firmanku, dan dibuangnya akan hukumku. Tuhan menubuhkan hukum keselamatan, hukum kehidupan, dan hukum pengampunan dosa untuk semua manusia. Sangat menakjubkan, kerana mereka berfikir untuk membuang peraturan yang mengandungi rahmat Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahawa fikiran tidak bermasalah untuk mengingkari hukum Tuhan, boleh mengakibatkan malapetaka. Kalian, hari Sabat yang kita sambut pada hari ini bukanlah hari yang biasa. Bahkan para malaikat dan makhluk rohani di syurga pun ingin menyambut hari Sabat. Tetapi inilah hak istimewa dan rahmat Tuhan yang hanya diberikan kepada kita. Jadi, hukum Perjanjian Baru, yaitu hukum Kristus yang diberikan kepada kita, adalah sangat penting buat kita. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 24, ayat 5. Bumi cema karena penduduknya, sebab mereka melanggar apa? Undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi.
Dalam buku Yeremia bab 6, kita melihat bahawa mereka ditimpa oleh malapetaka kerana mereka meninggalkan hukum Tuhan. Dalam buku Yesaya bab 24, mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi apakah akibatnya? Kerana perbuatan mereka, sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Ayat 7. Air anggur tidak menggirangkan lagi dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Apakah sebab semuanya ini? Ini kerana mereka melanggar undang dan mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Kerana mereka berfikir, tidak mengapa jika aku buat seperti ini, maka setiap jenis sukacita, kebahagiaan, keamanan, dan kegirangan diambil daripada mereka sebagai hasil pemikiran mereka. Tuhan merekodkan semua akibat yang menyusul. Hari ini, apabila kita melihat buku Yeremia bab 6 dan buku Yesaya bab 24, hukum Tuhan, yaitu hukum Kristus yang ditubuhkan oleh Tuhan untuk manusia, benar-benar memainkan peranan yang begini penting secara rohani untuk memberi kita kedamaian, kebahagiaan, sukacita, dan syurga abadi. Tuhan menubuhkan hukum perjanjian baru. Jadi, kita harus menjadi orang yang sentiasa menyambut hari Sabat dan mematuhi semua peraturan perjanjian baru. Tidak kira apa jua kesukaran. Bukan? Ini kerana setiap fikiran dikatakan adalah seperti benih. Oleh itu, seperti firman Ibu, bersukacitalah sentiasa. Hidup kita harus dipenuhi sukacita ketika kita memikirkan masa depan untuk pergi ke syurga. Bukan? Bumi ini hanyalah kota perlindungan. Kehidupan di sini tidak ada kebahagiaan kekal, kegembiraan, dan kedamaian kekal. Jadi, kita harus menjalani kehidupan sambil menanti-nantikan dan mengharapkan syurga. Dalam buku Yesaya bab 24 tertulis, mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 6. Sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Ini hanya menggambarkan situasi yang suram. Bilakah ini akan berlaku? Alkitab mengajar bahawa apabila kita berfikir tidak bermasalah untuk mengingkari hukum Tuhan, hasil pemikiran seperti itu pasti akan menyusul. Kita tidak boleh hanya fokus pada hari Sabat, Paskah, peraturan tudung dan baptisan. Tuhan sentiasa memberi kita banyak ajaran yang lain. Hari ini, seperti firman, bersukacitalah senantiasa. Marilah kita buang semua kesuraman daripada hidup kita. Dalam perjalanan ke syurga, adakah apa sebab kita tidak bergembira? Kalian, bagaimana jika Anda melancong ke Amerika Syarikat? Seminggu kemudian, bagaimanakah jika Anda menggembara di angkasa lepas dan melihat ke bawah bumi dari kapal angkasa? Apakah perasaan Anda sepanjang minggu itu? Anda tetap bergembira, walaupun orang di sekeliling Anda memburukkan Anda. Walaupun kamu cakap begitu, aku akan pergi ke angkasa lepas dan melihat ke bawah bumi ini. Anda akan dipenuhi sukacita seperti itu, kerana Anda ada harapan. Kerana syurga ialah dunia yang bahagia, kita akan diberikan sukacita dan kebahagiaan
Tapi bumi ini ialah kota perlindungan. Bukan semua yang kita mahu lakukan dapat dilakukan dengan bebas. Sini bukan kota perlindungan lagi jika semuanya berjalan seperti yang kita mahu. Jadi Tuhan memberitahu kita bahawa kita dapat memenuhi semua keinginan dan harapan serta menikmati kehidupan kekal dan berkat kekal di syurga. Kita dapat melakukan segala sesuatu di syurga. Jadi berapakah ajaran dan amaran yang Tuhan berikan melalui Alkitab yang menyuruh kita menjadi orang yang tinggal dalam Tuhan, fikir dalam Tuhan, ada harapan dalam Tuhan, dan bersukacita dalam Tuhan, mengikuti jalan yang diberikannya semasa hidup di bumi ini. Hukum perjanjian baru yang Tuhan berikan benar-benar penting bagi kita. Sebaik sahaja mereka berfikir tidak mengapa untuk mengingkari hukum Tuhan. Mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Maka sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Mereka hanya tinggal masa depan yang suram. Sebab itulah semua berita yang kita sampaikan ini dipanggil berita baik, bukan? Jika orang menerima berita baik ini dan memahami ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan dengan betul, pertama sekali mereka akan pergi ke syurga, diampuni dosa, menerima kehidupan kekal, dan keselamatan. Mereka akan mewarisi kerajaan syurga dan menjadi imamat diraja. Tuhan telah menyediakan syurga kekal bagi kita yang tidak ada apa yang tidak dapat kita lakukan. Jadi marilah kita sentiasa bersukacita dan berkata, tunggulah, dan kamu akan melihat tempat jenis apa yang akan aku pergi dengan harapan syurga. Semasa di bumi ini, orang mungkin tidak mengenali kita. Namun di syurga, malaikat-malaikat akan berkata kepada kita, kasih Tuhan yang Anda rasai di bumi adalah sesuatu yang tidak pernah kami alami, walaupun kami berada di syurga. Anda yang sudah mempunyai pengalaman seperti itu, betul-betul menakjubkan. Bukankah Tuhan berjanji untuk memberi kita kemuliaan yang bersinar, seperti bintang-bintang buat selama-lamanya? Kita harus menetapkan pandangan kita pada ini dan maju ke hadapan. Apabila Anda melihat bumi, Anda hanya melihat kemurungan, kegelisahan, kutukan, malapetaka, dan masa depan yang suram. Namun apabila Anda melihat syurga, selalunya ada kegembiraan dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tiada kematian, pergabungan, tangisan, atau kesedihan. Tidak akan ada pertengkaran atau kutukan. Syurga berlimpah-limpah dengan pertimbangan dan kasih antara satu sama lain. Untuk memasuki dunia seperti itu, kita harus mematuhi sepenuhnya ketetapan, peraturan, dan hukum perjanjian baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hukum yang ditubuhkan oleh Tuhan akan membimbing kita kepada Kristus dan Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Akhirnya, kita semua akan kembali ke syurga yang abadi, mengikut Bapa dan Ibu, bukan? Mari kita lihat buku 2 Tesalonika, bab 1 ayat 7. Marilah melihat bab 1 ayat 7. Untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Injil Yesus Tuhan kita merujuk kepada perjanjian baru. Apakah yang akan berlaku kepada orang yang melanggar hukum perjanjian baru? Tuhan akan menghukum mereka dengan penghakiman kekal, tidak memberikan mereka keselamatan atau pengampunan dosa. Begitu juga, buku 2 Tesalonika bab 1 tertulis, akan ada hukuman kebinasaan kekal. Buku Yesaya bab 24 berkata bahawa sumpah serapah kekal akan memakan bumi. Buku Yeremia bab 6 berkata bahawa mereka akan menerima malapetaka kerana menolak ketetapan dan hukum Tuhan. Dan inilah hasil pemikiran mereka. Ada orang berkata,
sama ada hari Sabat ialah hari Sabtu atau hari Ahad. Bila-bila pun kita boleh melayani Tuhan. Kenapa hari itu sangat penting? Itu adalah penting. Sebab itulah Tuhan menetapkan hari ini secara khusus sebagai hari ketujuh. Kini, ada orang berkata, tidak sambut pun tak apa. Kita boleh sambut bila-bila kita mahu. Ini ialah fikiran mereka sendiri. Itu bukanlah fikiran Tuhan. Disebabkan hasil pemikiran mereka, mereka akan ditimpa malapetaka dan menerima kutukan, serta berakhir dalam neraka selama-lamanya. Semua peristiwa yang malang ini dijelaskan secara konsisten oleh semua Nabi baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Janganlah sekali-kali meninggalkan hukum Tuhan. Anda akan memahami semua sebabnya apabila Anda datang ke kerajaan syurga. Kamu tidak menyedarinya sekarang, tetapi kamu akan faham kelak. Bukankah segala hal yang dilakukan oleh Tuhan ada sebab? Kalau begitu, mari kita lihat secara ringkas satu aspek mengenai hari Sabat. Mari kita lihat buku Yehezkiel, bab 22 ayat 25. Bab 22 ayat 25. Pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya, manusia ditelan, harta benda, dan barang-barang yang berharga dirampas. Imam-imamnya membuat apa? Mereka memperkosa hukum Tauratku. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku, yaitu Tuhan. Bagaimana Tuhan dinajiskan? Walaupun mereka hanya tidak menyebut hari Sabat, Tuhan memberikan kesaksian seperti berikut. Aku dinajiskan dan dihina. Hari ini, ada banyak gereja dan penganut agama di seluruh dunia bagaikan pasir di tepi pantai. Mereka berfikir, adakah Tuhan betul-betul akan melakukan itu hanya kerana kita tidak menyebut hari Sabat? Ini ialah fikiran mereka. Bukankah Tuhan sedang menyampaikan fikirannya kepada kita melalui Nabi Yehezkiel sekarang? Tuhan jelas berkata, aku dinajiskan di tengah-tengah orang yang tidak menyambut hari Sabat. Kalian, hukum yang Tuhan berikan betul-betul sangat penting. Jika tidak, Tuhan akan menamakannya dengan hukum Musa. Namun dalam buku Mika bab 4, kita dapat melihat ada hukum keluar sekali lagi. Bukan? Itu bukanlah hukum dari Gunung Sinai, tapi hukum yang Tuhan isytiharkan dari Sion. Kerana kita harus sentiasa berada dalam hukum dan mematuhinya. Alkitab tertulis bahawa Kristus ialah apa untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia ialah imam besar. Jika tidak ada korban, maka imam besar tidak diperlukan. Bukankah perlu ada imam besar kerana ada korban, yaitu ibadah? Adakah tertulis bahawa imamat Kristus menurut peraturan Melkisedek adalah sementara dan kemudian lenyap? Yang dikatakan adalah selama-lamanya dan tidak akan hilang. Kalau begitu, kita semua harus menyedari bahawa hukum Tuhan tidak akan hilang, tetapi akan tetap selama-lamanya, seperti ini. Bukan? Namun, hampir semua gereja berkata dalam satu suara, kita tidak perlukan ini. Jika Anda membaca buku Matius bab 7 ayat 21, kepada orang yang berkata seperti itu, Tuhan akan berkata, enyalah daripadaku, kamu yang mungkar. Dalam erti kata lain, Yesus berkata, pergilah dari tempatku. Yesus tinggal di kerajaan syurga. Jadi, kemanakah mereka harus pergi jika pergi dari sana? Jadi, kita dapat melihat betapa pentingnya hukum Tuhan bagi kita. Bukan? Hukum Tuhan mempunyai kuasa yang menakjubkan ini untuk menerangi mata, memperbaharui roh,
dan membebaskan roh kita daripada dosa, agar kita dapat kembali ke pangkuan Tuhan yang kekal. Namun, walaupun biasa bagi kita untuk mematuhi hari Sabat, Paskah, dan semua peraturan perjanjian baru, orang di dunia menganggap itu pelik. Kenapa mereka pergi ke gereja pada hari Sabtu, bukannya hari Ahad? Kenapa mereka menyambut Paskah, bukannya Christmas? Semua hukum yang kita patuhi, semuanya datang dari ajaran Tuhan. Jadi, Tuhan merujuk kepada orang yang mematuhi hukumnya sebagai umatku dan berjanji akan mengampunkan semua dosa mereka, serta tidak mengingati dosa-dosa itu lagi. Mari kita melihat buku Yesaya. Yesaya bab 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai bangsa yang menyimpan apa? Bukan pengajaran orang lain, tetapi pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka, tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Kepada siapakah firman berkat ini diberikan? Tuhan telah meninggalkan firman berkat ini kepada orang yang mematuhi hukumnya, yaitu orang yang berada dalam hukum keselamatan. Mari kita lihat buku Yeremia, bab 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jika seseorang tidak mempunyai hukum Tuhan, maka dia bukan umat Tuhan. Jadi menurut buku Filipi, di manakah kewarganegaraan kita? Orang yang kewarganegaraannya di syurga pasti berpegang pada hukum Tuhan. Hari Sabat ialah perintah Tuhan, bukan? Bagaimana pula Paskah? Itu juga ialah perintah Tuhan. Dalam buku Keluaran bab 12 dan 13, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menyambut Paskah. Dalam buku Lukas bab 22, Yesus sangat ingin menyambut Paskah bersama dengan Petrus dan Yohanes. Teruskan dengan ayat 34. Mari kita lihat ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan bagaimana mengampuni kesalahan mereka. Melalui apa Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka? Melalui hukum Tuhan, yaitu perjanjian baru. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan bagaimana? Tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhanlah yang memberikan ajaran ini. Tuhan juga menyuruh kita mematuhi hukum. Namun, syaitan selalu menyuruh kita jangan mematuhinya. Dia selalu bercakap menentang Tuhan. Sebagai hasil pemikiran, mereka sedang jatuh ke dalam kebinasaan abadi. Untuk keturunan yang lain perempuan itu, yang bersumpah untuk mengikut ketetapan, hukum dan peraturan Tuhan menurut ajarannya sampai akhir. Tuhan berjanji akan mengangkat mereka di atas segala bangsa. Mari kita buka buku Keluaran bab 20. Mari kita lihat bab 20, ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan bagaimana memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Tuhan memberkati setiap orang yang menyambut hari Sabat. Juga, Tuhan telah menguruskan hari Sabat. Melalui hari Sabat, Dia membimbing kita pada kekudusan. Melalui semua firman ini, kita dapat memahami sama ada kita harus mematuhi hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan atau tidak. Adakah tidak mengapa untuk tidak mematuhinya? Sudah tentu, kita harus mematuhi ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan. Jika manusia meninggalkannya, Tuhan akan menghukum mereka apabila Dia muncul dalam api yang bernyala-nyala pada akhir zaman. Dalam buku Yesaya bab 24, tertulis, malapetaka yang dahsyat akan menimpa mereka dan mengejutkan seluruh dunia. Tuhan telah mengajar kita ajaran ini dan membawa kebenaran perjanjian baru kepada kita pada zaman ini. Bukan? Mari pergi ke buku Hosea bab 8. Mari kita lihat buku Hosea bab 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai apa? Sesuatu yang asing. Apakah sebabnya? Kerana hasil pemikiran mereka. Mengapakah Tuhan terus mengajar manusia secara intensif melalui nabi-nabi dalam banyak muka surat Alkitab tentang perkara yang tidak berkaitan dan sia-sia sepanjang beratus-ratus dan beribu-ribu tahun? Walaupun Tuhan memberikan hukumnya kepada manusia, mereka selalu menganggap hukum itu sebagai sesuatu yang asing. Apa masalahnya jika hari Sabat ialah hari Sabtu atau hari Ahad? Bukankah lebih baik untuk menyambut Christmas untuk memperingati kelahiran Yesus? Paskah sangat asing dan pelik. Adakah betul-betul perlu disambut? Memandangkan mereka berpegang pada fikiran sendiri seperti ini, apakah hasilnya? Adakah syurga yang kekal akan diberikan kepada mereka? Sekarang, manusia di dunia mungkin tidak memahami makna hari Sabat atau Paskah Perjanjian Baru yang kita sambut. Tetapi Tuhan berjanji akan menempatkan semua anak-Nya di Sion, di tempat yang paling tinggi di atas segala bangsa, kedudukan yang bahkan dicemburui oleh malaikat-malaikat di syurga. Mari kita lihat buku Keluaran bab 15, yang tertulis bahawa Tuhan telah menubuhkan hukum untuk kita. Mari kita lihat buku Keluaran bab 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Di sanalah diberikan Tuhan apa? Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Apakah yang Tuhan berikan kepada mereka? Hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Untuk semua manusia dan pendosa syurgawi yang tinggal di kota perlindungan rohani, Tuhan memberi kita semua kebenaran perjanjian baru. Jadi marilah kita baik-baik memberitakan hari Sabat dan Paskah kepada semua orang di dunia. Marilah kita bersungguh-sungguh menginjil agar masa depan mereka akan menjadi syurga yang kekal. Semasa rajin mempelajari firman Tuhan, marilah kita sentiasa bersuka cita. Di bumi ini, kita menanti-nantikan syurga dan berlari ke sana. Kita memandang syurga. Jadi kita mana ada kesakitan atau kesedihan, kerajaan syurga sentiasa berada di depan mata kita. Ada orang pernah memberitahu cerita ini. Jika Anda memasukkan segenggam garam ke dalam air, adakah air itu akan menjadi masin atau hambar? Air itu boleh menjadi masin dan hambar, bergantung pada kapasiti dan saiz bekas. Jika Anda memasukkan segenggam garam ke dalam cawan kecil dan mengisikan air, air itu pasti akan menjadi masin. Namun, jika Anda memasukkan segenggam garam ke dalam tasik yang besar, adakah air itu menjadi masin?
itu hampir tidak ada apa-apa kesan. Begitu juga, walaupun ada berpuluh-puluh ribu halangan dalam perjalanan kita ke syurga di bumi ini, jika bekas hati kita besar, kita dapat menerima semua perkara itu dengan mudah. Namun, jika bekas hati kita kecil, kita pasti akan terpengaruh. Walaupun ada banyak halangan di tengah-tengah jalan iman, kita sentiasa dapat bersuka cita jika kita memikirkan syurga yang kekal terlebih dahulu. Betul? Tuhan Elohim telah membuka jalan keselamatan dan memberi kita pengampunan dosa. Saya memberikan kesyukuran dan kemuliaan abadi kepada Tuhan Bapa Kristus An Sang Hong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru. Sekian terima kasih.